Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome to the part 2 of our kertas model SPM yang pertama. Okay, jom kita tengok soalan 11. Dia kata diagram 6 shows Amir is looking at the bird nest of a tree branch with an angle elevation of 40. Okay, so macam saya tak suka baca, saya suka melukis dan like this. Okay, so bila dia kata angle of elevation, maksudnya elevation ini maksudnya dia berasal daripada perkataan elevate. Okay, untuk korang-korang yang power English, korang tahu kalau elevate itu dia adalah macam kita pandang atas macam tu. Okay, so lawan untuk elevate adalah the angle of depression. Depression kan macam ni, depressed, stress, mental health apa semua kan. So macam bila kita stress, kita takkanlah pandang atas kan. Kita selalunya lah kan pandang kita selalunya macam akan pandang bawah, pandang kita punya bantal. So macam dia akan jadi pandang bawah. Kenapa dia macam ni? Okay, perangai. Alright, so itu adalah angle of elevation. Now kita tahu si Amir ni dia pandang atas macam ni. Dia pandang atas kan, ni kening dia. So angle of elevation tu sebenarnya kat mana teacher? Saya tahu dia pandang atas. Okay, so one tips from me is dia macam ni lah. Macam korang buatlah huruf Z macam ni kan. Huruf Z. So yang ada dekat dia punya pandangan atas adalah this angle right here lah. Macam gitu. Okay. So it's like that. Okay, so dia kata angle tu berapa? Angle tu adalah 40. Okay. Dan apa lagi information yang dia bagi? So yang dia bagi adalah sarang burung tu. Okay. So dia kata diberi bahawa ketinggian kedudukan aras mata, tak suka dalam Melayu. Kata given that the heights of position of Amir's eye level. So Amir's eye level adalah 1.3 meter. So sini adalah 1.3 meters. Okay. Dan sarang burung pula adalah 2.9 meters. So kat sini adalah 2.9 meters. Okay, katakan this one saya tak nak pergi panjang sangat. I'll just want to go like this. Okay, so ini adalah 1.3 meters. So kalau yang ni 2.9 meters, yang ni 1.3 meters. Boleh tak saya nak tahu panjang untuk yang ini? So panjang untuk yang ini akan jadi 1.6 meters sebab dua-dua ni tolakkan. So dapatlah dia punya panjang macam tu. Okay, so apa benda nak tanya sebenarnya? What is the horizontal distance in meter between Amir and the bird nest? Okay, so horizontal distance ni apa? So horizontal distance ni pertama kali kita belajar masa form 2. Kalau tak silap saya lah masa form 2. Kalau masa form 1 ada, tapi sebab saya ajar form 2, so dia ada dalam form 2 dalam chapter gradient. Dan untuk budak-budak kecil kan, saya ajar macam ni tau. Macam mana teacher? Saya pening lah vertical distance dengan horizontal distance. So masa kecil pun saya pening. Every time saya nampak soalan kan, saya kena buka buku. Mana satu horizontal, mana satu vertical. Aku tahu distance tu apa, tapi horizontal tak tahu. Okay, so horizontal ni kalau kau nampak, dia macam perkataan Z kan. Vertical tak ada Z kan. So macam kalau kita bayangkan orang yang tengah Z, orang yang tengah tidur, dia mestilah tidur macam ni. Siapa tidur menegak kan? Tu orang gila. Okay, so horizontal distance adalah yang tengah tidur lah macam orang ni. Yelah, dia nak cari benda Allah kat sini. Okay, so sekarang ni kita berbalik kepada sohkah tua kita yang kita first time belajar masa form 3. Sohkah tua ni sin, cosine, tangent korang tu masa form 3 chapter 5 trigo ratio. Okay, so sekarang ni kita merujuk kepada angle ni lah sebab ini je yang diberi kan. Okay, dan opposite dia adalah 1.6. Okay, so kalau kita salin balik kan, katalah kan korang blank. Kita ada so, lepas tu kita ada ka, lepas tu kita ada toa. Okay, so yang diberi adalah opposite. So opposite ada. So kemungkinan saya boleh guna sin ataupun tangent. Now kita tengok apa yang ditanya. Dia tanya untuk horizontal distance. So horizontal distance ni kita tahu
dia nama lain dia, nama Sohkatua dia adalah A, adjacent. So, kita boleh automatically guna towa. Okay, because ini adalah O, ini adalah A. Ini adalah O, ini adalah A. Now, boleh tak saya nak guna soh saya? Boleh, tapi dia akan ambil masa yang lebih lama. Okay, why not? Kita buat lebih cepat lah. So, tangent sama dengan opposite over adjacent. So, tangent apa? So, tangent 40 lah. Sorry. Tangent 40, opposite saya 1.6. Adjacent saya tak tahu. Ni lah yang saya nak cari. Ini yang dia panggil horizontal distance. Now, dia depends lah kat soalan. Tak sentiasa adjacent tu horizontal distance. Tak sentiasa horizontal distance itu adjacent. So, that's why basic kena kuat. Okay, so saya nak cari A. Pindah je tempat dengan tangent 40 tu. Ni basic algebra masa form 1. So, sekarang ni, what you guys can do is, korang boleh tekanlah calculator 1.6 divide by tangent. Sabar jap. 1.6 divide by tangent 40. So, korang akan dapat berapa? So, you guys are going to get 1.9 meters. Macam gitu. Okay. So, saya harap membantu korang untuk refresh balik korang punya basics yang diperlukan lah, which I have wrote over here. Okay, soalan nombor 12. Kalau dikenang-kenang dan kalau korang ingat lah, nombor 12 ni pernah muncul dalam SPMR trial korang hari tu. Okay, so dan surprisingly ramai juga yang macam ramai yang confused. Okay, kenapa saya cakap surprising? Sebab kadang-kadang dalam maths ni ada soalan yang macam, oh ya Allah, macam angle of elevation, angle of depression bagai kan. But then I would consider this question as sort of tak perlu buat banyak sangat kira-kira. Tapi macam kalau kita tak tahu pun, kita tak boleh buat kan. Okay, so that's why kita hari ni, saya nak bantu korang so that next time korang dapat soalan ni, korang macam kecil macam tu kan, seminit dah siap. Okay, so kalau kita tengok, dia kata diagram 7 shows the graph of a quadratic function. So kita tahu kalau graph of quadratic function ada dua jenis. Pertama yang macam gini, kedua yang macam gitu. Okay, so yang macam gini dia adalah macam contohnya dia adalah x positif x square blok. Okay, kalau macam ni dia negatif x square blok. Negatif kenapa? Sebab dia sedih. Positif kenapa? Sebab dia gembira. So, sekarang ni kita tahu ini adalah positive graph. Means that apa-apa yang terjadi pun dia mesti ada x square yang positif. So, kalau kita tengok kat sini, yang ini salah dah sebab ni negatif. Okay, bentuknya akan jadi macam ni. Yang ini pun salah dah sebab ini akan jadi bentuk yang negatif. Okay, so right now kita hanya ada dua sahaja choice yang available. So, nak pilih yang mana? Okay, so kalau saya tengok, okay, ada beberapa cara lah nak buat benda ni. But then, kalau kita tengok, this one is what we call as the roots, right? Roots. So, roots itu maksudnya dia akan jadi x samakan dengan kosong. Lagi satu x samakan dengan negatif 4. Ni macam selalu korang tekan kalkulator tu. X sama dengan kosong, lepas tu x sama dengan negatif 4. So, daripada sini korang buat macam korang ni arif dan bijak laksana tentang quadratic equation, quadratic ni apa pula nama dia, factorization tu. Okay, macam mana korang pindahkan kosong kat sini. So, kalau pindahkan kosong dan macam ni, x tolak kosong, okay, satu bracket macam tu. Dan yang ini, negatif 4, korang pindahkan ke sini, akan jadi x tambah 4, jadi macam gitu. Okay, so sekarang ni, kita macam work backwards tau. Sebab kita nak acah-acah pandai dekat examiner. Padahal, yang ini kita dah tekan calculator dulu. Okay, korang nak acah-acah pandai, korang mesti tahulah macam mana nak mengacahnya. Okay, kalau korang acah-acah tapi korang tak factorize backwards, nanti examiner takkan kurangkan markah lah walaupun korang dah dapat this right. So, x tolak kosong akan dapat x dan x tambah 4. Ni yang dah di factorize. Kita tahu kalau lawan untuk factorize adalah expand. So, sis nak expand je lah benda ni. X darabkan dengan x akan dapat x square. X darabkan dengan 4 akan dapat 4x. Dapat dah jawapan dia kat sini. Siap. Begitu. Okay. Ada tak cara lain teacher nak buat? Ada.
Okay. Cara lain dia adalah, kita tahu dua-dua benda ni, dia adalah x-axis. So, kalau x-axis, kita tahu y dia akan jadi kosong. Okay. So, kalau y dia kosong, saya boleh buat macam ni lah. Saya test lah kan. Kalau saya masukkan negatif 4 ni ke dalam sini, akan dapat 16. Tolak 16, dapat kosong. Inilah y kosong kita. Tapi kalau saya letakkan negatif 4 ni ke sini, saya akan dapat negatif 4 square. Tolakkan dengan 4, tolakkan dengan 4. So, saya akan dapat 16, tambahkan dengan 16, dapatlah 32. Tak boleh sebab y kita kena kosong since dia adalah x-axis. So, sebab tu jawapan dia nombor 2. And D. Okay, so next one. Next one. Okay, soalan ni lebih kurang macam apa yang kita pernah discuss. Tak silap saya. Tentang soalan yang sama kan? Jom kita tengok. Which graph represents y sama dengan 2 sin 3x for kosong is less than x is less than 180. Okay. So, kita tahu yang ini melambangkan graf tu dia tinggi mana dia nak pergi. Kalau yang ni, dia start dengan kosong, dia pergi kat 3. So, sini dia punya tu adalah 3 lah. Tapi sini kita ada 2. Okay, means this one dah tak betul. Okay. Kalau yang ni tak betul, C pun dah tak betul. Kita guna cara tak betul je. So, macam dah confusion kita. Pangkas siap-siap. Kalau saya macam memang tak suka kan. Bila benda tu salah, saya terus pangkas siap-siap. Okay. So, right now yang possibly betul adalah this one dengan this one. Sebab kita nampak dia daripada kosong pergi ke 2, dia punya jarak adalah 2. Daripada kosong pergi ke 2, jarak dia adalah 2. Kenapa kosong ke 2? Sebab dia start dengan kosong, dia habis dekat 2. Okay. Itu yang menandakan dia 2 kat sini lah. Right here, like that one. So, right here. Okay, yang tu, I think, okay lah kan, make sense for us. So, y sama dengan 2 sin 3x. So, ni macam melambangkan dia punya tinggi. Okay, apa benda pula teacher? Benda lah ni. Okay, so kalau saya bagi, katakan sin x kan. Okay, bentuk dia macam mana tau? Dia ni. Okay. So, dia akan nampak sign yang asasnya dia macam ni. Kan ni kan nampak macam huruf S korang kan. S begitu. Okay. So, kalau sin X, apa yang terjadi adalah sini dia macam satu ombak rindu habis dekat 360. Start dekat kosong. Okay. So, dia hanya ada satu ombak sahaja. So, dia ada satu ombak sahaja. Now, what about kalau dia ada sin, lepas tu dia ada 2, lepas tu dia ada x. Apa nak jadi teacher? Okay. Kalau macam ni, dia punya ombak akan ada 2 kali ombak. Okay. Dia rindu, lepas tu dia rindu lagi. 2 kali rindu. Tapi, dia punya space, macam bila kita rindu someone kan, kita mesti rasa macam kat hati kan, rindu tu. So, macam walaupun dia rindu berganda-ganda, tapi hati dia sama je. Maksudnya besar hati dia masih 360 lah. Tapi dia rindu 2 kali. Means that kita kena bahagikan graf ni kepada 2 bahagian lah. So, maksudnya yang ini rindu kali pertama. Lepas tu, yang ini rindu kali kedua. Nah, bila kita potong ni, dia akan dapat 180 tau. Okay. So, itu kalau dia sin 2x. What about, tapi sekarang, kita tak ada sin 2x tau. Kita ada sin 3x. Maksudnya dia rindu 3 kali pada hati yang sama. Hati kita kan 360 darjah kan, macam tu. Berbolak-balik macam bola. So, 360. Now, dia adalah sin 3x kan. So, maksudnya dia rindu 3 kali. Means kita kena dividekan hati kita tu kepada 3 bahagian lah. Macam gitu. Okay. So, kalau divide kepada 3 bahagian, satu bahagian berapa dia punya tu? 120 lah. So, dapat 120 kat sini. 240 kat sini. Okay. So, bila dia rindu 3 kali, means ni rindu kali pertama. Okay. Ni rindu kali ketiga. Lepas tu, yang ini rindu kali kedua. So, rindu pertama, rindu kedua, rindu ketiga. Pada hati yang sama. Tapi dia macam parah sikit dia punya rindu tu. Okay. So, sekarang macam kita nak identify yang mana satu jawapan dia. So, kalau kita tengok, okay.
Kalau kita tengok, okay, so this first, this first rindu right here, dia akan go through 120. So, kita tengok. Okay, ni rindu dia sekali kan? Rindu dia sekali. Okay, sama macam tadi. Patutnya dia landing kat 120, tapi dia landing kat 180. Oh, D lah jawapan dia. Macam gitu je. Okay. Okay, kenapa dia ending kat sini? Okay, kalau korang tengok, dia ending kat situ sebab sekarang ni untuk rindu yang kedua tau. Yang kedua ni, okay, dia terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, dia rindu takat sini. Ni yang kat bawah dia lah. Okay, rindu ni mesti ada naik turun kan. Macam kita. Kejap okey, kejap tak okey. So, sekarang ni, yang dekat sini, dia antara 120 dengan 240. So, kita guna formula midpoint untuk cari. Untuk yang dah tahu pun tak apa. Tak payah guna formula pun tak apa. Dapat 180. So, kat sini dapat 180. Oh, so yang kat sini, okay, dia akan stop kat 180 lah. So, that's why dia macam ni lah. Sama dengan apa yang kita buat tadi. Okay. So, as long as you guys know the basics, then insyaAllah boleh buat. Okay. So, next question. I think this question we have covered already. But then tak apa. Kita buat lagi. Dan lagi. Okay, so sekarang ni kata it is given that tangent QRS. So, tangent QRS tu kat mana? Kita tengok QRS tu kat sini. Okay. Tapi, kita tahu kalau kita nak sin ke, kita nak tangent ke, kita nak cosine ke, dia mesti berlega-lega dekat triangle yang right angle. Dia macam tak pernah diajar lah bila dia dekat luar tu. Tapi sekarang ni, dia buat masalah. Okay. Masalah dia adalah, dia stay kat luar ni. So, macam mana kita nak dapat sebenarnya? Okay. So, remember macam saya pernah ajar Abah Sin korang yang terlalu comel. Ataupun Abah Sin terlalu comel. Okay. Saya macam tak puas hati dengan Abah Sin ni. Anissa terlalu comel. Macam tu. Okay. Okay, dah. Okay, just kidding. Abah Sin lah kan. Nanti korang macam, tu je, saya suka Abah Fatih. Okay, tak apa. So, maksudnya sekarang ni, dia actually dia berkait dengan angle yang kat sini. Okay. Macam nak tahu dia kait dengan siapa? Kita just draw like a straight line macam tu. So, kawan dia siapa? Kawan merah, biru. Kawan biru, merah. Okay. So, dia cakap tangent QRS dia adalah 4/3. So, negatif 4/3. So, maksudnya, tangent QRS, kalau negatif itu, sebab apa? Sebab dia sekarang dekat sini kan. Kalau dia dekat sini, kalau dia sort of, kalau dia sort of like over here, dia dekat sini tau. So, dekat sini, sin korang je yang positif. Dia punya terlalu tu, tangent akan jadi negatif. That's why dia akan jadi negatif. Tetapi sekarang ni, we transfer, kita nak berpindah daripada sin kepada ani. Tiba. So, kita akan pindah ke sini lah. Kita pindah ke sini. Means, kalau tangent 4/3, so kalau kat sini, tangent saya akan jadi positif dah. Sebab all things positive. So, jadi tangent 4/3. So, kalau tangent dia adalah T, opposite dan adjacent. So, kalau opposite adalah this one. Kalau adjacent adalah this one. Kalau opposite dia adalah 4, adjacent dia adalah 3. Macam gitu. Okay. So, siaplah kat situ. Siap sikit je. Lepas tu dia cakap, PT sama dengan ST. Okay. So, apa yang dia cakap kat situ adalah, PT sama dengan ST. So, kan dia kata PT sama dengan 12. So, automatically kita tahulah ST ni pun sama dengan 12 kan. 12 cm juga. Tapi kan teacher, teacher salah soalan ni. Ini adalah 4 teacher. Kenapa ni 12? Kat sini dia main formula untuk scale, which korang first time belajar masa form 3 chapter 4. Okay. So, kalau sini 4, dia nak pergi ke 12 ini, dia akan darabkan dengan berapa? Dia akan darabkan dengan 3.
Okay. So maksudnya yang ini pun, ni sebenarnya bukan panjang sebenar. Ni panjang olok-olok je. So nak dapat yang sebenar, saya kena buat apa? Saya kena darabkan dengan 3. So sebenarnya kat sini saya dapat 9. Okay, macam gitu. So macam dapat 9 cm kat sini. Dan macam gitu. Okay, dapat 12 cm. So, sekarang ni dia nak tanya apa Dia nak tanya cosine PTQ. Oh, faham permainan dia. So, PTQ berasal daripada this thing right here. Dan PTQ dia kat mana? Kat sini lah. So, kita always tengok yang kat tengah-tengah dia. So, bila dia nak cari cosine PTQ. Okay, macam kalau tengok macam ni korang mesti pening kan? Okay, tak tahulah korang. Tapi saya tak suka tengok banyak-banyak. So, saya macam salin dia lambat, asas selamat. Macam tu kan? And then dia akan jadi Q, dia akan jadi P, dia akan jadi T. So sini adalah 12 cm dan so sini akan jadi 14 cm. 14 cm. Kenapa 14? Sebab 5. QR tu kan 5 kan? So RT 9 akan tambah 14. So, dia nak cari nilai cosine kat sini. So, kita tahu cosine adalah adjacent over hypotenuse. So, adjacent dia adalah 12. Hypotenuse dia adalah 14. So, last, korang akan dapat 6/7. Dah siap. Okay, so I hope that makes sense for you guys. Dan jawapan dia adalah C. Okay, next one. Okay, so for this question right here, I will not go through this because you guys boleh tekan calculator. Masukkan nilai A, which is 5. Masukkan nilai B, which is 13. Masukkan nilai C, which is -6. Dan you guys are going to get berapa? 2/5. Okay, so that one I will not cover because quite pretty much straightforward. Okay, so for next question, dia kata simplify. Simplify ni datangnya daripada perkataan simple. Okay. Kenapa yang ni tak simple je? Saya tengok dah okey je. Buat apa nak buat apa-apa lagi? Kan kita nampak kan dia macam ada banyak bracket. Macam banyak rumah kan. Macam pening kan. So kita kena find a way untuk kita buang-buang lah bracket ni. Lagi sikit bracket lagi simple hidup kita. So kalau kita tengok one by one. Darabkan je. Dapat 10x². Okay. Ni darabkan dengan sini. So, positif 2 darabkan dengan negatif. Kalau macam korang MC plus, saya rasa korang guna apa? Pone macam tu. So, akan dapat negatif 2xy. Now, boleh tak nak lompat lagi? Tak boleh. Sebab dia boleh lompat yang dalam bracket dia je. Okay. So, jangan nak gatal-gatal lompat pergi tempat lain. Duduk rumah diam-diam. Okay. Lompatan yang kedua boleh dilakukan oleh negatif 7x. So, negatif 7x darabkan dengan positif y. Nepone. So, dekat negatif 7xy. So, negatif 7x darabkan dengan negatif 3x. Nenepo. So, akan dapat positif 21x². Dah siap dah kat situ. Okay. Tak siap lagi sebenarnya. Baru langkah yang pertama. Langkah yang kedua. Okay. So, langkah yang pertama tadi, I think korang belajar masa form 2. Chapter 2 expansion maksudnya kita kena kembangkan lah. Okay, yang ini form 2 chapter 2. Lepas tu okay, yang bawah ni nak selesaikan ni chapter berapa pula teacher? Sekejap, I think what I do is this one is the first thing yang kita buat. So ni adalah form 2 chapter 2. Dah siap yang tu, kita akan dapat yang kedua ni. Okay. So, yang kedua ni, kita belajar masa form 1. Betul ke teacher? Betul lah. Kita takkan saya nak tipu kan. So, masa form 1, sabar jap.
dia algebraic expressions. So ini adalah form 1 chapter 5. Okay. So, sorry. Kita kalau nak tambah ke, nak tolak ke kan, kalau kita nak menyatukan mereka, dia mesti dalam family yang sama tau. Macam ni kan, 10x square, family dia adalah x square. Yang ini, family dia x square. So, macam kalau saya buat cara yang step by step, kita ada dua family kalau kita nampak kat sini. Family x square, lepas tu saya ada family xy. Macam gitu. Okay, so I might highlight x square guna colour biru. And then XY saya nak gunakan colour kuning. Okay. So sekarang ni family X square ada apa? Ada 10. Salin balik. Ada apa? Ada 21. Tambahkan dengan 21. Family XY ada apa? So ada negatif 2. Lepas tu ada negatif 7. So kita akan dapat 31 dengan negatif 2 tolak dengan 7. Saya akan dapat negatif 9. Okey, 31 family dia apa tadi? Janganlah tinggalkan family kita kan. Letak ni balik. 31 x square tolakkan dengan yang ini. Tolak dengan 9xy. Siap dah. Macam gitu je. Okey, tak ada permainan mistik-mistik kat sini. Okey. So, for this question, okay, kita try lah buat kan. Ni macam dalam soalan exam korang juga. Dan ramai juga yang terkucil di sini. So, marilah kita kurangkan kucilan berjemaah. Terkucil tak tahulah korang faham ke tak maksud dia. Tapi dia macam something like kalau kita nyanyi, dia macam tak jadi pitching tu. Sebab dulu saya suka tengok AF. Tak tahulah korang tahu AF ke tak. Tapi anyway. Okay. So, dia kata ungkapkan, ekspreskan apa? P. Maksudnya last nanti P akan menjadi dia punya TAJUK, tajuk. Okey, macam kita nak buat karangan kan. Tajuk tu mesti seorang-seorang, yang lain-lain isi body penutup semua di sebelah kanan dia. Kat sini. Okey, so kat sini kita tengok tajuk kita yang mana sebenarnya guys. So dia belong to here lah kan. Okay, so when it belongs to there, kita kena letak dia seorang diri kat situ. So 5Q tu tolong pindah jap. Okay. So sekarang ni, saya nak P je. Saya tak nak negatif 4P square. So, benda pertama saya boleh buang adalah negatif. Okay. So, 4P square. Okay, so bila saya nak buang negatif, ini akan jadi positif. Ini akan jadi positif. Dia macam, dia lawan dia lah. So, ni akan jadi positif. Okay. Jap. I'm sorry. Sabar jap. Okay. So, asal-asal ni positif kan? Okay. So, right now, apa yang saya buat, saya tulis je balik nombor-nombor yang ada selain simbol. Okay. So, sekarang ni saya nak tukar jadi positif. Means saya akan pindahkan dia ke sini. So, kalau negatif darab positif, akan jadi negatif. Negatif darabkan dengan negatif, akan jadi positif. Itu yang pertama lah. Okay. Yang kedua, saya cakap saya nak P. Saya tak nak 4P square ni. So, what I can do is pindahkan 4 ni ke sana. Okay, so cara nak pindahkan dia adalah, kalau kita tengok P square darab 4 sama dengan negatif R pluskan dengan 5Q. So, kalau darab 4, saya nak pindah. Okay, kita bayangkan lah kan. Kita nak baling batu tau dekat a certain group of people. Okay, takkanlah orang tu macam dia tak nak halang diri dia kan. So, dia mestilah macam nak dindingkan dia dengan tembok pertahanan. So, before kita nak alihkan 4 tu, kita letakkan bracket kat dia. Macam itulah. Okay. So, 4 square sama dengan negatif R tambah 5Q, tembok pertahanan. Ni saya buat step by step. Ada antara korang dah boleh nampak yang bukan step by step, proceed ahead. But then, saya nak bantu yang lain yang belum nampak lagi. So, bila kita ada bahagi, dia sebenarnya boleh juga tulis macam ni. Macam tu. So, dia akan jadi 4 kat situ. Lepas tu dia jadi 5Q tolakkan dengan R. So, ingat tak? Saya nak P. Saya tak nak P square. Aduh, banyaknya masalah teacher ni. Dah ambil je lah P square tu. Kan soalan yang cakap dia nak P. Kalau dia kata kan, dia cakap
express P square. Dah siap dah yang ni. Sebab inilah dia punya tajuk P square. Tapi sekarang ni tajuk dia nak P. I have no choice bro. Okay, saya bagi contoh mudah kan. Kalau saya ada P square sama dengan 4. Macam mana saya nak cari P? Okay, so kat sini kita nampak kan 2 ni. Saya nak pindahkan ke sini tau. Now, korang jangan ingat dia bila pindah, dia jadi 4 kuasa 2 tau. Itu ajaran sesat. Itu bukan ajaran Anissa Bustamin. Itu ajaran Anissa Anissa lain lah. So sekarang ni, when saya nak pindahkan 2 ni, dia kan macam 2 ni, dia nampak macam, how should I say this? Dia nampak macam, okay. Yang ini dia nampak macam 2 kan. Nampak macam 2. So, dia macam square root 4. So, kalau korang tekan square root 4, dapatlah 2 macam tu. Sama juga dengan kat sini. Nampak je benda ni segerombol susah kan. Susah kan. Tapi sebenarnya tak susah pun. 2 ni saya pindahkan. Dia jadi macam ni. So, dia akan dapat 5Q tolakkan dengan R perkan dengan 4. Oh, sudah. Macam mana pula aku nak buat ni, teacher? Okay, sabar sekejap. Saya tunjuk lagi contoh yang mudah. Saya tanya saya macam ni. I do have something like this. Okay. So, ada beberapa cara nak buat soalan ni. Pertama, saya boleh 8 bagi 2 saya akan dapat 4. So, dapat 2 terus. Okay. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saya boleh juga pisahkan square root 8 dengan square root 2. Macam gitu. So, kenapa saya boleh pisahkan? Sebab dia dua-dua ni dia duduk dalam satu square root yang sama. So, macam gitulah. Okay. Dia still seorang kat atas, seorang kat bawah. Tak berubah apa-apa. Cuma, sekarang ni mungkin macam, seorang nak duduk dekat bumbung sendiri. Seorang lagi bumbung sendiri. Macam tu lah analogi dia. Lebih kurang. So, kalau ni sama dengan 2 square root 2. Okay. Perkan dengan square root 2. So, akan dapat potong dapat 2 sama juga dengan yang ini. Okay. So, this is what I want to show you guys lah sebenarnya. Dia actually kita boleh pecahkan dia menjadi 2 topi. Okay. Seorang nak pakai topi MU, seorang nak pakai topi Chelsea. So, pakailah topi, tak kisah. Pakai 2 topi yang berbeza kan. Janji dia seorang kat atas, seorang kat bawah. Okay. So, sekarang ni, we can't. Okay, sekarang kita ada 2 level. Nampak tak? Kita ada level pertama, level atas dengan level bawah. So, untuk yang level atas ni, we can't find any ways pun nak solvekan dia. Sebab dia adalah algebra. So, salin je lah balik. Tak kisah. So, square root 4 ni, kita tahu. Tekan kalkulator dapat 2. So, korang akan dapat lah C. As easy as that. Okay. So, yeah. Gitulah cerita daripada saya. Okay. Okay, so saya harap korang masih bertahan di ambang-ambang nak SPM ni. It's not easy being you guys. I know. Bukanlah I know. I've never been through you guys punya shoes. But then, macam mana nak cakap, kadang-kadang orang kat luar kan, dia tak faham perasaan kita sebagai pelajar SPM di kala pandemik ni. Orang ingat online class senang, tak payah pakai uniform. Tapi kadang-kadang kepala kita ni bila bersendirian. I know the feeling. I mean masa saya sekolah, saya suka macam di kawan kalau tak tahu, tak berseorangan. Tapi bila korang kat rumah berseorangan and everything, you guys are the strongest creature lah. Honestly to me. So salute to you guys. Okay. Salute to you guys. So jom kita continue our battle. Okay, soalan ni ada one of you guys tanya saya macam, macam mana nak buat soalan ni, teacher? Okay. So, pertama kali, okay, dia nampak macam pening kan. So, saya akan pecahkan dia kepada 3 bahagian yang berbeza lah. Lebih kurang So, ada 3 bahagian yang berbeza. Bahagian yang pertama, saya namakan dia bahagian warna biru. Okay, bahagian yang kedua, saya namakan dia bahagian warna kuning. Dan, tak naklah kuning. Sekejap, bukan. Saya nak kuning tapi nak jauh sikit. Dan bahagian yang ketiga, saya akan namakan dia bahagian warna hijau. Macam gitu. Okay. So, okay, so bahagian warna biru ni, it's talking about, kalau kita nampak kan, it's talking about square root M9 to N cube. Macam ni kan. Okay.
So, macam kalau kita ada mn kan, dia adalah m darab n. Okay, sama juga kalau kita ada square root mn, dia sebenarnya square root m darab n. Sama juga kalau macam ini, cerita dia tak berbeza pun, cuma dia nampak macam lebih complicated. So what I can do is, first of all, saya boleh buat dia menjadi m kuasa 9 darabkan dengan n cube. Macam gitu. Okay, itu asas yang pertama lah. Okay, asas yang pertama. Asas yang kedua, let's say saya ada square root 2 kuasa 2. Okay, so sekarang ni square root ni saya buat warna merah. So sekarang ni kalau saya nak buang square root tu, okay, semak lah, tak suka lah, kacau je. So kalau saya nak buang square root tu, dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi 1/2 darab. Macam gitu. Daripada mana datang 1, daripada mana datang 2, teacher? Okay, kalau ni cara saya lah kan, buku tak cakap pun macam ni. Ni kan nampak macam nombor 1 kan. So tulislah 1 kat atas tu. Lepas tu, yang ini kan nampak macam nombor 2. Tulislah 2 kat bawah tu. Lepas tu kan yang kat sini macam ada per kan. So dia macam per lah kat situ. Okay, tu cara nak ubah dia lah. Sama dengan 2. 2 darab 1/2 yang kuasa tu dapat 1. So akan dapat 2. Means, bila kita ada square root macam gini, what I can do is, saya boleh tukarkan dia menjadi fraction power. Begitu. Okay. So macam gini. So sama dengan M kuasa 9 tu, korang jangan nak buang pula. Dia memang kat situ. So yang sekarang saya nak buang square root tu. So pertama sekali saya akan ada 1. So 1 kat situ. Kedua sekali saya akan ada per, dia kat situ. Ketiga sekali kita akan ada 2, dia ada kat situ. So last dia akan jadi M 9/2. Okay. Lepas tu korang darabkanlah dengan N kuasa 3. Okay, siap dah. Kenapa kita nak buat macam ni, teacher? Sebabkan dia nak simplify kan. Bila ada square root ni, serabut hidup kita. Okay. Next one. Kita ada M N square 4. Okay. So, sama juga macam tadi. M N square ni sebenarnya kita boleh buat darab kan. So, macam I'll just do M darab N square. Macam gitu. Okay. So, dia akan sama dengan M kuasa 4 darabkan dengan N kuasa 8. Sekejap, macam mana tu, teacher? So, 4 ni saya kuasakan kat sini, saya kuasakan kat sini. Dapatlah macam tu. Okay, yang ni pun dah siap. So, yang bawah sekali tu, dia adalah, ni saya buat laju sikit. M kuasa 5 darab N kuasa 15. Okay, now, sama juga method dia macam tadi. Kita ada 1, lepas tu kita ada per, lepas tu kita ada 2. So saya tak nak square root ni, poning dan. So orang kampung saya kata poning dan. So dia akan jadi darab kan dengan 1, lepas tu per kan, lepas tu 2 kan, dapat, sabar jap. So, dia darabkan dengan N15. So, dia dapatlah M 5/2 darab N15. Okay. So, 3 manusia ni dah dapat. Korang nak tenung je ke? Tak. Korang kena buat sesuatu lah dekat dia. Okay, benda ni first time kita belajar masa form 3. Form 3 indices. Indices form 3 chapter berapa chapter 1. So, ni biru, ni kuning. So, I'll just put a note here, form 3, chapter 1. Okay, so bila dah dapat semua ni, kita kena susun balik lah dalam bentuk ni. I do that tadi untuk tak peningkan korang lah. So, macam susun balik. Pertama, saya ada warna biru. Buruknya sekejap. Pertama, saya ada warna biru. Okay. Yang kedua, saya ada warna kuning. Dan yang terakhir sekali,
perkan dengan saya ada warna hijau. Kalau korang dalam exam, korang tak payahlah nak highlight ni Saya just buat untuk pembelajaran saja. Even dalam exam pun haram guna highlighter ni. So, dia akan jadi M9/2 darabkan dengan N cube. So, antara mereka adalah simbol darab. Tengok je kat sini. Darabkan dengan M kuasa 4 darabkan dengan N kuasa 8. So, M kuasa 5/2 darabkan dengan N kuasa 15. Okay. So, sekarang ni, kita kena tengok, kita kena kumpulkan dia mengikut keluarga dia. Bukan nak jadi asobiah, tapi macam kita kan selesa duduk dengan family kita. So, sekarang ni kita nampak, kita ada dua family yang berbeza tau. Kita ada family M dengan family N. Macam begitu. Okay, so family M ni apa? Kita ada M9/2. Salin je balik. M9/2. Lepas tu kita ada darabkan dengan M kuasa 4. Okay. Yang belah atas itu je yang ada. Ni settle. Ni settle. Lepas tu, dia akan jadi macam ni. And dia ada M5/2 kat bawah tu. M5/2. Okay, by the way ni saya tak letak sini. Saya letak kat sini. So, pertama saya ada family M. Kedua saya ada family N. Okay. So, kalau family N dia cakap apa? N3 kat sini darabkan dengan N8 perkan dengan N15. Macam gitu. Okay, bila kita dah satukan dia, barulah senang kita nak tengok. Okay, tapi soalan saya sekarang, tengah-tengah ni simbol apa? Kan semua ni darab. Okay, so maksudnya dia akan jadi darab juga. Okay. So, itu adalah bila kita dah pecahkan dia lah. Okay, so sekarang ni dia ada dua jenis keluarga yang berbeza. So, ini berbalik kepada basic untuk indices. Okay. Kalau dia punya base ni yang ni ni base. So, kalau base saya buat dia warna biru. Macam tu kan. Okay, so saya cakap, kalau base dia adalah darab, base darab power tambah. Base darab power tambah. Base darab power apa? Power tambah. So, tambahkan. Macam begitu. Okay, lepas tu yang bawah tu apa? Nantilah sekejap lagi. Macam tu kan. Okay, macam ni pula. Darabkan. Okay, so sekarang ni, siapa pula base kita kat sini? Base kita N. Lepas tu base kita N. So, tadi kan saya cakap, base darab power tambah. So, dia akan jadi N11 perkan dengan 15. Macam gitu. Okay. So, dia akan jadi M9/2 tambah 4. 17/2 perkan dengan M5/2. Darabkan dengan, okay, ni dah tak ada base darab power tambah Dia just macam tu. Okay. So, sekarang ni tak settle lagi tau sebenarnya. Okay. Sekarang ni tadi kita kata, kalau base tambah power darab. Okay. Kalau base tolak power bahagi. Okay, base tolak power bahagi. Base tolak power bahagi. Kan nampak kat sini kan, ni tolak. Ni macam nampak macam tolak juga. Macam tu. Kalau ni tambah, ni nampak macam tambah juga. That's the relationship lah. So, sekarang ni, kalau kita tengok, yang ini adalah simbol bahagi. So, base bahagi, power, tolak. Base bahagi, power, tolak. So, maksudnya, tolakkan power dia. M17/2. Korang tolakkan yang bawah dia je. Jangan kata-kata tolak yang lain. Mungkin betul, tapi just for like, untuk kita belajar, kita buat step by step lah. Bukan mungkin betul, sorry. Ni adalah family M. Ni family N. Korang tak boleh tolak macam tu. Dia family yang lain. That's why saya duk kumpul. Penat saya kumpulkan dia dekat family lain. Korang nak tolakkan dengan orang lain, tak boleh. So, dia akan jadi base bahagi power tolak. So, base bahagi let's go power tolak. Macam ni. So, sekarang ni saya akan dapat M17 tolak 5 akan dapat 12/2. Darabkan dengan N -4. So, 12/2 saya akan dapat 6 darabkan dengan N -4. So, last saya akan dapat M6 N -4.
Okay. So, kat mana ada jawapan tu, teacher? Kat sini. Sekejap. Oh, okay. So, teacher, mana ada M6 and negative 4, teacher? Teacher scammer Okay, so sekarang ni kita tadi M6 and negative 4. Ini pun dah ada dalam indices. Kalau kita ada this one right here, kita actually boleh buat dia macam ni. Okay, yang ni kita jadikan dia per. So, atas dia nak letak apa? Letak base dia. Bawah dia letak power. So, atas dia letak base. Bawah dia letak power. So, akan jadi... sorry. Apa aku cakap ni? Sorry. That's a mistake. So, dia akan perkan dengan... Per tu datang daripada sini. Atas dia nombor 1. Tak kisahlah apa-apa. Dia mesti nombor 1. Bawah dia kita ambil base dengan power N4. Macam tu. So, kita akan ada M6. So, tahu tak? Tadi kan kita kata darab kan? So, maksudnya sekarang kita ada M6 per 1. M6 darab 1 dapat M6. 1 darab N4 dapat N4. So, that's why saya akan dapat kat situ. Okay? So, next one. Okay, so next question, dia kata, given that some number in base 2, dia nak convertkan ke base berapa? Base 8. Base 8 kan? So, 2 nak convert ke 8. So, kalau dalam base 2, nombor dia adalah 1, 1, 1, 1, 0. Macam gitu. So, cara nak buat ni, dia ada dalam page 43. Example nombor 8. Chapter 2. Form 4. Ambil. Okay. Tengoklah nanti. Okay, but then I just go through quickly. So, bila kita ada base 2 nak pergi ke base 8, kita boleh pecahkan dia from kanan to kiri. Make sure dia ada 3 nombor lah dalam satu tu kan. And then this one also like you. Teacher, ni tak cukup nombor boleh ke? Tak apalah. Takkan kita nak tambah nombor lain kan. So, kalau tak cukup nombor, biarkan je macam gitu. Okay. So, kita nak buat apa bila dah macam ni, teacher? Okay. So, sekarang kan ini adalah number in base 2. So, what we need to do is kita kena letakkan base 2, base 2, base 2. Sama juga dengan yang ni. Base 2, lepas tu base 2. Okay. So, kat sini, dia macam pecah. So, saya akan letak 0, 1, 2. Macam nombor telefon korang. Lepas tu, start balik 0, 1. Okay. So, what will happen is, sekarang ini, kita akan kirakan 2 ni separately tau. Maksudnya, okay, 2 kuasa 2, saya akan dapat 4. 2 kuasa 1, saya akan dapat 2. 2 kuasa 0, saya akan dapat 1. So, right here goes to here. Okay, what about this one? Sama juga langkah dia. Kita akan dapat 1. Lepas tu, kita akan dapat 2. Okay. Macam gitu. Okay, lepas tu, nak buat apa ya, teacher? Okay, so kita akan buat apa? Each of these, saya akan darabkan dengan yang ini. So, maksudnya kat sini akan dapat 0. Tambahkan dengan ni, darabkan dengan ni, dapat 2. Ni darabkan dengan ni akan dapat 4. So, kat sini, saya dapat 6. Ini darab ini dapat 1. 1 darab 2, dapat 2. So, tambahkan. So, dia akan dapat 36. Dapatlah dalam base 8. So, sekarang ni nombor yang M ini adalah nombor 3. Siap. Okay, so mungkin benda ni korang dah lama tinggalkan. Korang dah lupa. But then it is actually very, very boleh lah buat. I mean, tak adalah susah mana. Okay, so please tengok apa yang saya take note kat sini. Okay, kenapa lah nak suruh sign in? Tak nak sign in. Sekejap. Okay. So, next question that we are going to do is this one.
Okey, nombor 20 ni. Nampak macam apa ni teacher? Alah teacher, senang lah sekejap Saya tekan kalkulator sekejap teacher. Teacher sabar sekejap tau. 2403 tolak 1065. Dapat 1338 kuasa 7. Tak ada. Macam mana teacher? Tipu ke soalan ni? Okay. So, sebelum kita tengok dia tipu ke tak tipu, kita tengok yang mudah-mudah dulu. Kalau kita ada apa-apa nombor yang kita belajar dalam hidup kita sebelum form 4, sebelum kita masuk topik number bases, semua nombor tu adalah dalam base 10. Base 10. Okay. So, katakan macam umur korang sekarang 17 kan. Walaupun tak adalah korang akan cakap, umur saya 17 kuasa base 10. Umur adik saya 9 tahun base 10. Tak ada. Kita takkan cakap base 10. Tapi sebenarnya wujud base 10 kat situ. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak tahu beza antara umur korang dengan adik korang. So, saya akan buat 17 tolakkan dengan 9 lah kan. Macam biasa. Okay. So, 10. Sini pun 10. So, korang macam, okay, ni base 10 kan. So, sekarang ni, first ingat tak dulu masa darjah 1 kan kita belajar. Kita tahu, okay, 9 boleh tolakkan dengan 7 dapat 2. Tapi masa darjah 1, kita tahu 7 tak boleh tolak dengan 9. 7 tu kecil, 9 tu besar. Macam nak buat ni? Okay, so macam cikgu kita pun ajar. 7 ni kena pinjam 1 kat sini. Pinjam 1 kat sini. So, bila dia pinjam 1, sebenarnya dia pinjam apa? Kalau dia pinjam 1 kat sini, sebenarnya dia pinjam 10. Okay. So, dia sebenarnya adalah 10 tambah 7. Akan dapat 17. So, dah pinjam 1, potong kat situ. Okay. Kenapa dia 10? Sebab, kan saya cakap dia adalah base 10. So, bila dia meminjam, okay, walaupun orang tu bagi 1 je kan, sebab dia adalah base 10, dia akan pinjam 10 benda macam tu lah. So, 17 tolak 9 dapat 8. Dapat 8. Okay, tu kalau umur korang base 10. Kata contoh lain kan, korang ada adik umur 12 tahun. Korang ada adik umur 5 tahun. Nak tahu beza dia. So, korang macam, teacher, 12 tolak 5. 7 kuasa 7 ke teacher? Salah. Okay. Kenapa salah? Sabar jap. Jangan kecewa tau bila saya cakap salah. Kita belajar sama-sama kan? Okay. So, tadi kan, 7 ni tak cukup. Dia pinjam sini jadi 10. Sebab ini adalah base 10. So, sekarang ni, 2 nak tolakkan dengan 5 tak cukup. Saya kena pinjam 1 kat sini. So, 1 ni dah tak ada. Bila pinjam, dia akan jadi tambah berapa? Sini kan 7. So, dia akan jadi tambah 7. So, 2 tambahkan dengan 7. Akan dapat 9. 9 tolak 5 akan dapat 4. Siap. 4 base apa? Base 7 lah. Macam tu. Dia tak berapa nak ordinary sangat. Okay, tu kalau contoh yang simple-simple lah kan. Jom kita buat contoh yang So, I have 2, 4, 0, 3 dan 1, 0, 6, 5 macam gitu. Okay. So, kita tahu semuanya adalah dalam base 7. Take note je lah Okay. So, sekarang ni kita ada beberapa lah kan. 1, 2, 3, 4. So, I will do this one first lah. Yang pertama ni. So, sekarang ni 3 tolak 5 tak boleh kan. So, dia mesti nak pinjam. Kosong pun tak cukup lah. So, macam kosong pun akan pinjam lah dulu sebelum dia nak bagi kat orang kan. So, kosong kata, aku nak 1 So, nanti sini akan jadi 3. Nah, bila dia pinjam 1, ni kan base 7 kan. Dia akan jadi tambah 7. Macam gitu. Okay. So, sekarang ni bolehlah 3 meminjam daripada 7. So, bila 3 meminjam daripada 7, 7 akan bagi 1 je. So, 7 akan jadi 7 akan jadi tak nak. Sekejap. So, 7 yang kita ada ni, dia akan jadi bukan kosong, bukan 7 tapi 6. So, sekarang bila dia dah meminjam, dia akan tambah berapa? Dia akan tambah 7. So, kat sini akan jadi 10. So, 10 tolakkan dengan 5, saya akan dapat 5. Okay, level 1 dah siap. Buat level 2 pula.
6 tolak 6 perlukan bantuan tak? Tak perlu. Dia akan jadi kosong. Okay, macam gitu. So, next one. 3 tolak kosong perlukan bantuan tak? Tak perlu. Dia macam biasalah 3 tolak kosong jadi 3. Dan last one, 2 tolakkan dengan 1 akan jadi 1. So, dia akan jadi 1305 base 7. Jawapan dia adalah A. Okay, so itu adalah what we did today. Soalan 1 sampai 20 took 2 hours. Okay, I hope membantu korang untuk menyelesaikan segala permasalahan, segala yang korang dah lupa, segala yang korang dah forget lah all this while. Okay, so macam saya pernah cakap before this, saya pun masa SPM, bukanlah saya nak cakap saya sama dengan korang. I know you guys go through the rougher roads, but then masa SPM saya pernah mengalami situasi where I don't think I have enough time, tapi walaupun begitu saya beli soalan ramalan apa semua dan buat dan fahamkan one by one walaupun saya sedikit slow, dan alhamdulillah result was on my side. So I know that you guys can do it as well. I want you guys to be better than me. Saya dapat 8A 1B+. Jadikanlah fizik tu A untuk saya, okay, because itu adalah hajat saya yang takkan kesampaian lah sampai saya tua. B+ for physics. Okay, so I want you guys to get A+ for maths, A+ for maths dan A+ for other subjects as well. Assalamualaikum dan take care. Harap video ini membantu. Hari ini kita go through form 1, form 2, form 3, form 4 dan form 5.